Untuk kita hari ini, adakah hibah perlu dilakukan secara sama rata ataupun Aha. bagaimana? Di konti kita bersama Al-Fadhil Ustaz Hanzalah Zulkifli. Ya, yang merupakan dari unit pemasaran Sektor Baitumal Mm-mm. Majlis Agama Islam Ya, Selangor. Assalamualaikum Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar kita? Alhamdulillah baik. Hari ini datang Alhamdulillah. konti, biasa kita nampak beliau muncul di ruang komen kan? Kan. Tapi tiap-tiap minggu tahu Ustaz Hanzalah ada sebenarnya. Ini tak ada orang lah kan. Allah. Tak apa, rasanya senyap-senyap nanti Ustaz Indra Ada. InsyaAllah muncul, ada. Ustaz Saleh pun, Mak Saleh pun datang on air juga tapi online Apa pun terima kasih Ustaz bersama kita pagi ni untuk membincangkan tajuk hibah lah, macam mana kita nak uruskan dan selesaikan sebaik mungkin. Dan mungkin sebagai mukadimah dan juga awal ni Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan sejauh mana hibah ini boleh digunakan oleh umat Islam Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma alhimna wa rasyida wa izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Baik, alhamdulillah, pertama-tama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu kita lagi dalam rancangan Cilik Harta dan Pewarisan Baitumal ni. InsyaAllah sama-sama kita berkongsi berkenaan ilmu berkenaan dengan pengurusan harta pusaka, wasiat, hibah. Baik, sejauh mana hibah ni digunakan oleh umat Islam? Alhamdulillah, kalau pengalaman kita di Baitumal lah, Majlis Islam Selangor, nampak peningkatan terhadap kesedaran masyarakat Islam berkenaan dengan hibah ni ada. InsyaAllah hari-hari tu ada orang yang bertanyakan berkenaan dengan hibah, wasiat dan pengurusan harta, dan tidak kurang juga yang membuat permohonan hibah lah, maksudnya buat hibah secara mutlak dan sebagainya. Jadi dekat sini menunjukkan kesedaran maknanya peningkatan masyarakat terhadap kesedaran terhadap hibah tersebut ada terhadap pengurusan harta pusaka tu. Maknanya dia bila datang walaupun kadang-kadang mungkin dia tak buat masa ni, tapi bila dia datang tanya, maknanya soalan yang datang, telefonnya, pelanggan yang datang, dia datang, kalau datang tu dengan satu keluarga ramai-ramai, nak tahu kan dengan harta-harta sekali. sebab dia ingat keluarga sebab dia ingat boleh bagi terus. Jadi kita datang, mari kita jelaskan dululah kan. Kita jelaskan dulu biar faham hukumnya, sebab kita tak nak supaya bila apa-apa pun bila kita buat, kita faham rukun, syarat dia dan sebagainya. Jadi dekat situ kita nampak kesedaran masyarakat. Kalau kita tengok dekat komen-komen pun dekat FB kan, banyak dekat FB IKIM ni pun live kan, ada je soalan-soalan yang berkenaan dengan hibah. Maknanya masyarakat dia sedar maknanya kepentingan untuk buat hibah tersebut, dan yang tak tahu pun ada juga, maknanya yang tak faham lagi kan. Jadi yang tu sama-sama mudah-mudahan dengan ilmu yang kita sampaikan, yang kita sebarkan ni, memberi sedikit tercetuslah kepada mereka untuk bagi kesedaran, kefahaman betapa pentingnya untuk harta ni diuruskan semasa hidup lagi. Sebab kadang-kadang satu kes, satu harta tu dia tak sama. Kita tak boleh nak samakan satu keadaan tu dengan orang. Kita punya kisah hidup kita dengan orang tu tak sama. So jadi dia punya kaedah dia, mungkin dia buat wasiat yang sesuai. So ada orang yang terbaik adalah hibah. So jadi kalau ada orang tanya, biasalah soalan tanya saya, Ustaz, mana yang bila dah tanya macam-macam, kemudian saya ni nak buat hibah ke buat wasiat? Jadi kita bila macam tu, kita bagilah, kita buka, kita fahamkan. Puan tahu tak wasiat ni apa, hibah ni apa? So bila dah faham, pilih sendiri mana jalan yang terbaik. Sebab dia kenal ahli keluarga, waris dan sebagainya. Dia kenal sendiri macam mana latar belakang ahli keluarga tu masing-masing. Jadi untuk menentukan hibah ataupun wasiat yang dia nak buat. Jadi bila ada macam tu, bila dia fikir sendiri lah, maknanya lama-lama dia akan faham. Aku ni perlu untuk buat hibah.
Seperti mana yang kita nak bincangkan hari ni lah. Okey, jadi itu satu kepentingan. Sebab tu kita kena tahulah supaya kita dapat buat pilihan juga. Ya, betul. Mungkin ada tak bila kita cerita tentang hibah ni satu instrumen untuk pewarisan harta Ustaz kan? Yep. Ada tak yang kata macam senang, aku nak senang nanti bila aku dah tak ada nanti kan, tak naklah dia orang anak-anak aku gaduh-gaduh. So aku settlekan bila aku hidup lah. Selesai awal-awal tenang cerita. Jadi macam mana agaknya penerimaan hibah ni sebagai satu instrumen pewarisan? Okey. Hibah kita tahu dia sama, dia salah satu instrumen lah. Pengurusan harta lah. Kaedah untuk macam mana kita nak bagi harta kita. So kita ada pilihan. Sama ada kita nak buat melalui wasiat, hibah, ataupun kita dah faham tapi ada orang kita tengok, kau tak buat wasiat atau hibah tak? Aku nak biar faraid je. Ada juga yang macam tu kan. Tinggal macam tu dia tinggal macam tu aje. Okay. Kita tak boleh gak salahkan dia. Sebab mungkin dia faham dan dia dah ajar dah ahli waris dia. Kalau hukum faraidnya sekian-sekian macam ni dan dia dah jelaskan. So tanggungjawab dia lah. Tapi untuk mereka yang mungkin kurang pengetahuan tentang ilmu pengurusan harta pusaka ni, adalah sebaiknya ambil kaedah mana-mana instrumen yang ada. Seperti yang kita bincang hari ni adalah hibah. So gunakan. Dapatkan nasihat yang terbaik. Dapat nasihat yang terbaik. Saya tak boleh nak kata hibah, kena buat hibah. Maknanya Ustaz, saya ni ada rumah saya nak bagi pada isteri saya. Saya buat wasiat ke buat hibah? Saya pun terus berkata buat hibah. Jadi saya tak tanya dulu apa latar belakang kisah dia, siapa waris dia. Takut-takut nanti bila dia bagi, ada menafikan waris-waris yang lain. So ada waris yang sebenarnya boleh dapat, ataupun dia sebenarnya dengan sebab dia bagi tu terhalang, waris yang lain tak dapat. Jadi kita tak nak bila kita nak buat, walaupun kita nak buat hibah ni, kita paling tak kita faham lah dari sudut hukum dia, syarat-syarat dia dan perkara yang kita akan bincang pada tajuk ni. InsyaAllah yang lepas ni kita akan akan bincangkan, saya akan sampaikan. Maknanya dia pilih sendiri. Jadi instrumen hibah ni ada untuk sebagai satu kaedah untuk pilih mana nak buat, hibah ataupun wasiat. Jadi dapatkan nasihat dulu sebelum kita buat satu tindakan lah. Takut-takut nanti bila dah buat kata dah bagi, kita pun tak ambil nasihat siapa-siapa, kita pun terus pergi kata puan kena buat hibah. Dia pun terus buat hibah. Ikut je buat hibah. Tak tahu bila tengok ada masalah hubungan keluarga. Drama bermula. Jadi bila macam tu mula nak tarik balik dan tak setujulah sebagainya kan. Jadi bila macam tu kan dah susah, dah melibatkan mahkamah dan sebagainya. Dah hubungan silaturahim persaudaraan ahli keluarga tu pun dah renggang. Jadi kita tak nak jadikan instrumen tu adalah satu kaedah untuk hubungan silaturahim, untuk erat kasih sayang. Bukannya bila bagi yang lain terasa, yang lain tak dapat. Jadi macam mana nak sama rata, dan bolehkah hibah tu macam mana nak uruskan kan kaedah yang terbaik untuk uruskan hibah supaya sama rata, adil sama, semua dapat rasa, tak ada terguris hati dan sebagainya. Nanti kita akan sambung lagi, dan mungkin ada juga macam Nuraini Baba, Puan Nuraini tanya macam mana agaknya kita nak pujuk atau terangkan pada ibu bapa kita supaya membuat hibah, supaya ibu bapa tak berkecil hati atau salah sangka pada kita. Rasanya bukan buat hibah je, kalau buat wasiat ke semua pun betul, susah nak sampaikan. Kejap lagi kita sambung Ustaz. Boleh. Untuk pusingan kedua, Celik Pewarisan dan Baitul Mal MAIS. Dan untuk anda semua jangan ke mana, terus setia bersama kami hanya di Warna Pagi. Inspirasi Inforia Islami. Lama sudah aku bekerja mengumpul harta, tapi jika aku ditimpa bencana nanti, takkan harta terkumpul ni terbiar begitu saja. Rancang urusan harta anda di Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, untuk ketenangan di hari kemudian. Layari laman web MAIS di www.mais.gov.my atau follow Facebook page dan Instagram rasmi MAIS. Hubungi 03 55143773 atau 3772 untuk keterangan lanjut. MAIS, pilihan terbaik untuk urus harta anda. Perhatian, pemilik dan founder-founder bisnes. Masa PKP jualan anda berkurang, pelanggan juga makin berkurang, macam untung pun dah hilang, dah buat marketing tapi tiada orang. Bisnes Kasih naik balik dengan strategi-strategi dan teknik-teknik pemasaran digital yang terkini dan efektif. Temui saya, Sifu Jamal, di depan laptop dan handphone anda dalam seminar online bisneskasihnaik.com. Follow kami di FB, IG, Telegram dan juga website dengan taid Sifu Bag. Sifu Bag, guru digital marketing anda. Lama sudah aku bekerja mengumpul harta, tapi jika aku ditimpa bencana nanti,
takkan harta terkumpul ni terbiar begitu saja. Rancang urusan harta anda di Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, untuk ketenangan di hari kemudian. Layari laman web MAIS di www.mais.gov.my atau follow Facebook page dan Instagram rasmi MAIS. Hubungi 03 55143773 atau 3772 untuk keterangan lanjut. MAIS, pilihan terbaik untuk urus harta anda. Terima kasih untuk anda kerana masih lagi bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami bersama Kampian dan juga Hazwan pada waktu ini, dan kita masih lagi bersama untuk rancangan Celik Pewarisan dan Baitul Mal bersama dengan Majlis Agama Islam Selangor yang anda juga boleh tonton secara live di Facebook IKIM FM. Kita ada topik untuk episod ke-13 ni, kita ada tajuk tentang adakah hibah perlu dilakukan secara sama rata bersama dengan Eksekutif Pemasaran Sektor Baitul Mal di MAIS iaitu Fadil Ustaz Hanzalah Zulkifli pagi ini. Dan Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat kita yang bersama. Ada yang mungkin bertanya, bolehkah rakaman audio arwah digunakan di mahkamah sebagai bukti wasiat? Rasanya Ustaz Indra dah jawab sebelum ni. Anda boleh rujuk, cari di Facebook IKIM FM. Di situ ada video celik pewarisan bersama ustaz-ustaz kita sebelum ni untuk panduan. Dan hari ni kita cerita tentang hibah. Adakah perlu dilakukan secara sama rata? Jawapannya, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita tengok kadar untuk kita nak bagi, pertama sekali bila kita nak buat hibah tu kita tahu kadar lah. Kadar berapa yang kita nak boleh dihibahkan. Bila kadar yang boleh dihibahkan tu, dari sudut hukum syarak, tak ada masalah. Memberikan kebebasan berapa pun kepada pemilik harta untuk melakukan pemberian tanpa had. Tak terikat kadar dia. Jadi maknanya pertama sekali kita faham kadar kita nak bagi tu, maknanya tidak terikat berapa banyak, terpulang kepada pemilik harta. Kalau semua pun boleh? Boleh. Semua boleh. Ini yang dia akan masuk nanti. Boleh ke nak bagi seorang ataupun nak kena bagi sama rata. Jadi jumhur ulama menurut ijma' ulama harus bagi pemilik harta yang dia waras fikiran dia untuk dia menghibahkan keseluruhan harta dia. Jadi hukum ni harus untuk bagi semua. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita supaya berlaku adil kepada anak-anak, sebagaimana hadis yang dalam hadis Nu'man bin Bashir. Daripada hadis Nu'man bin Bashir tu, bapa Bashir, yakni bapa pada Nu'man ni, Bashir bin Sa'ad, dia hadiahkan hamba kepada anaknya. Maka Nu'man ni pun dia jumpa Nabi, dia tanya Nabi, jumpa Nabi, bagi tahu pada Nabi. Nabi kata apa? Kemudian Nabi sabdalah, tu yang hadis dia punya riwayat dia, ittaqullah wa adilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah sesama anak kamu. Jadi ini hadis berkenaan mana daripada Nu'man bin Bashir. Rasulullah suruh bagi adil. Sedangkan tadi Bashir ini bapa kepada Nu'man ni, dia nak bagi pada Nu'man je. Tapi Nu'man rasa kena tanya Rasulullah dulu. Boleh ke macam ni? Rasulullah kata kena berlaku adil. Jadi bila berlaku adil, maka dalam riwayat yang lain pun ada juga begitu. Rasulullah tanya, adakah anak kamu yang lain pun dapat juga? Nak dapat juga? Apakah setiap anak pun dapat juga bahagian tersebut? Dia pun jawab tak dapat. Maka kalau Rasulullah kata kalau tak dapat, kembalikanlah. Maksudnya pulangkan balik. Maknanya kenalah berlaku adil. Adil ni dia benda yang subjektif lah, dia tak semestinya sama ataupun sama rata. Dia tergantung kepada satu keadaan. Tidak semestinya satu situasi. Kalau kita tengok anak dia baik kan, dia baik, dia jaga orang tua dia, rajin, dialah yang rajin balik kampung, bagi duit, jaga orang tua, pergi hospital, dialah yang dulu. Kemudian bila nak hibah, bapak pun kata aku ni nak hibah, bagilah pada dia sebab dia yang rajin tolong aku, yang buat. Ataupun dia dapat lebih sikit. Ataupun dia dapat lebih sikit sebab bila nak dia yang ada. Jadi bila macam tu dalam sudut pembahagian hibah ni, dia adil tak boleh dikira macam tu lah. Kita tengok sebabkan dia baik, kita pun bagi dia lebih ataupun kita bagi kat dia je. Jadi tak boleh lah. Sebab ukuran tu itu tanggungjawab anak. Tanggungjawab anak sebagai kepada ibu bapa untuk jaga ibu bapa. So jadi sebagai ibu bapa juga untuk dia nak hibahkan harta daripada anak dia tak boleh ukur macam tu. Dia tak boleh ukur dengan benda. Ukur dengan benda, tengok anak dia rajin, baik, maka dihibahkan anak dia.
sayang kat anak ni. Maknanya dia tak boleh dipengaruhi tak boleh. oleh apa yang anak tu buat pada ibu bapa. Jangan mempengaruhi lah. Sebab itu balasan Allah yang bagilah. Maknanya atas kebaikan apa yang dibuat. Anak yang tak kasih pada ibu bapa, Allah akan bagi balasan yang setimpal untuk dia. Jadi sebagai ibu bapa, kita nak hibahkan harta kepada anak kita, kita jangan ukurkan benda ni lah. Jangan letakkan satu kayu ukur, tengok anak siapa yang rajin bagi duit bulan-bulan. Ataupun siapa yang selalu tengok lah kan, bawa pergi berjalan-jalan contohnya. Jadi kita tengok bila macam tu, tak boleh lah. Kita ambil dia sebagai satu kayu ukur. Kalau kita tengok lafaz adil ni dalam Al-Quran pun disebut sampai 28 kali dalam 28 ayat dalam 11 surah. Disebut dengan pelbagai makna lah. Jujur ada, adil ada, sama rata, seimbang, sesuai, sederhana. Jadi bila kita nak letakkan kata adil ataupun sama rata, ataupun kita nak bagi seorang, kadang-kadang mungkin seorang tu adil juga bagi dia. Jadi kena tengok keadaan lah. Tengok keadaan. Dia boleh atau tidak berbalik pada syarat adil tadi lah. Adil. Sedang ada ayat Quran sendiri Allah beritahu, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah SWT menyuruh untuk berlaku adil dan kebaikan. Ila akhir ayat lah. Jadi maknanya perintah Allah. Allah suruh kita berlaku adil dalam apa keadaan sekalipun lah. Khususnya dalam bab ekonomi ni, dalam bab muamalah. Dalam bab muamalah, dalam dari sudut mahkamahnya, apatah lagi dalam pembagian harta. Kerana kita takut, kita rasa macam kita bagi tu dah adil. Tapi sebab situasi tersebut mungkin ada 3 orang waris, tapi kita bagi seorang, kita rasa dah okey dah. Rupanya anak tadi terasa. Bila terasa, asalnya hubungan tak ada masalah. Tapi dengan sebab bila terasa tu, lama-lama dia pun jauhkan diri. Makin renggang. Dia pun tanya, buat apa aku nak balik pun, rumah pusaka pun aku tak dapat bahagian. Jadi aku pun tak payahlah balik. Jadi kita tak nak benda tu berlaku lah. Hibah tu sepatutnya dia tak berlaku benda-benda macam tu. Dia sepatutnya bila berlaku, ayah nak bagi, abah nak bagi, ataupun mak nak bagi, atuk nak bagi, dia semakin rapat lagi. Semakin rapat lagi. Hubungan kasih sayang tu semakin mesra lah. Bukan dengan sebab dibagi tu tadi. Sebab dia faham hikmah lah, hikmah hibah tu sendirilah. Pemberian kasih sayang yang kita tak bagi situ. Dan bila-bila kita cerita tentang macam hibah tadi kan, pemberian, lepas tu ada yang semua mula-mula rasa okey, lepas tu ada yang mengungkit dan sebagainya. Ada satu isu juga ni, sahabat kita di WhatsApp, dia kata bila bapa hibahkan rumah pada anak perempuan, adik-beradik lain dah setuju, tapi lepas 10 tahun isu berbangkit, ibu tak setuju dan minta bapa tarik balik hibah tu. Boleh ke hibah daripada bapa kepada anaknya tarik balik, dan katanya dalam masa yang sama adik-adik yang lain pun sebenarnya dah dapat dah hibah masing-masing. Jadi mungkin kalau macam ni isunya Ustaz kan, apa kaedah terbaik untuk uruskan hibah tu Ustaz? Ya adil sama jadi dalam kes tadi tu sebenarnya hibah tu dah sempurna dah pun. Cuma mungkin sebab pemilik harta pun masih hidup lagi dan penerima pun masih hidup. Jadi bila datang satu isu tu lah, datang satu masalah, mulalah nak tarik balik. Tapi dalam kaedah hibah, dalam episod yang lalu pun kita ada kaedah macam mana nak tarik balik, boleh ditarik balik. Mungkin boleh tengok sana lah macam mana penjelasan dia. Kaedah bagaimana untuk kita supaya hibah ni yang terbaik adalah pertama sekali, buat dokumen lah, dokumenkan hibah tersebut. Hibah tu biarlah berdokumentasi. Kalau bapa nak hibah pun mungkin lah kita nak hibah barang kemas sekalipun, mak nak bagi barang kemas pada anak perempuan. Yalah, anak lelaki mana boleh dapat, mana boleh pakai emas. Jadi tapi anak lelaki kata emas tu sekarang harga mahal juga kan. Jadi takkan anak perempuan dapat. Jadi masa hidup ni bagi siap-siap. Jadi kaedah untuk supaya tidak berlakulah cakap-cakap ataupun isu di kemudian hari, maka anak boleh dokumenkan tersebut, bagi tulis, maknanya bagi tahu mak hibahkan barang kemas ni tersebut kepada siapa, kepada anak perempuan dan sebagainya. Dimaklum masa hidup oleh anak lelaki, selesailah. Jadi berlaku kobatnya, maknanya diserahkan harta tersebut dan sebagainya. Betul juga harta-harta yang lain juga sama juga, perkara-perkara yang lain bendanya ada hitam putih lah. Kalau tak ada hitam putih ni, dia biasanya benda ni benda berlaku. Masa bila berlaku satu kematian, bila nak bagi pusaka, masa ni timbul. Dulu ayah kata rumah ni nak bagi dekat aku, Kak Long. Jadi Angah pula
bila ayah cakap pula macam tu kan. Jadi bila timbul cakap-cakap macam ni, mula dah di kalangan waris sendiri pun dah mulalah ni kita dah ada salah faham dah dekat situ. Yang tak bestnya ayahnya dah meninggal dah. Ya, dah meninggal dah pun. Jadi mungkin betul dia ada nak bagi, tapi kita tengok lagi situ nak bagi ataupun dah bagi. Kalau nak bagi maknanya dia masih lagi dalam kategori wasiat, bendanya belum bagi. Tapi bila kata dah bagi, maknanya benda tu mungkin dia tengok dari sudut korbatnya. Dia dah bagi tu dah dimiliki belum? Maksudnya dia dah menguasai harta tersebut ke belum? Kalau dah, waris-waris yang ada kena akur lah. Sebab tu penting sebelum kita pergi buat hibah ataupun wasiat, kita kena faham dulu hukum hakam yang dari sudut syarak yang bersangkutan dengan kaedah tersebut. Kemudian bila dah bagi, maknanya dia adalah pemilik pada harta tersebut lah. Jadi kena faham lah. Yang bagi pun kena faham harta tu dah dihibahkan, bukan lagi milik dia. Tapi dalam isu penarikan balik tu, dia adalah kepada bapa, kepada anak dan datuk kepada cucu. Ini kalau maknanya kalau dia dah bagi pada anak dia. Ada yang tanya, Ustaz, saya dah bagi dah. Tapi kalau anak saya mati, saya nak ambil balik boleh tak? Jadi macam-macam isu lah. Sebenarnya nak bagi ke tak nak bagi? Itu je. Bagi tidak. Nak bagi ke tidak? Ustaz, saya nak Ustaz, saya nak bagi rumah ni, tapi saya tak nak bagi anak saya duduk lah masa sekarang. Jadi sebenarnya apa yang kita nak sebenarnya? Sebab tu kena faham hukum hakam dia yang terkait dulu kan. Kita tak nak benda-benda macam ni. Sebenarnya belum lagi nak bagi pun. Jadi bila macam tu dia datanglah macam-macam perasaan, macam-macam anggapan nanti di kalangan ahli waris sendiri. Setuju atau tidak. Dan waris-waris yang lain yang tak dapat pun kata, kenapa ayah bagi sebahagian waris sahaja. Dia dapat. Kemudian bila buat hibah tersebut, pastikan ada saksi lah. Lantiklah saksi. Kalau tak kisahlah saksi di kalangan waris ataupun bukan waris. Mungkin dia tak nak waris, dia kawan-kawan dia. Tapi dia nak bagi pada waris juga sebenarnya. Jadi dia lantikkan kawan dia, kawan-kawan baik dia sebagai saksi. Ada saksi. Walaupun hibah benda tu dia cakap kan. Jadi benda pun kena ada saksi. Sebab banyak kes-kes yang tanah-tanah yang dulu-dulu dia ayah dah beli dah tanah tu kat ujung kampung. Bukan, dia dah jual. Tapi kita tengok kenapa nak buat ayah lagi? Orang baru kata saya ni dah lama, dah 10 tahun saya pakai. Tapi tanah dah jual lah sebenarnya. Tak ada hitam putih. Tapi tak ada hitam putih. Jadi pentinglah sebenarnya bila kita buat satu transaksi, apatah lagi hibah, datangkan saksi 2 orang, saksi yang kuat lah. Kemudian paling penting lah seperti sesuai dengan tajuk kita pada hari ini, bagilah dengan adil. Jadi kalau nak buat tu mestilah adil. Adil tu kita tak boleh nak ukur lah mesti sama macam mana. Kena tengok balik latar belakang kita punya harta kita, ahli waris kita. Kadang-kadang mungkin harta kita banyak, semua waris-warisnya senang lah, tak susah. Jadi kadang-kadang waris tak perlukan pun. Jadi dia tak kisah. Dapat ke tak dapat, dia tak ada masalah. Ada keadaan harta dia tak banyak tapi warisnya ramai. Bila waris ramai, kalau rumah boleh lah, kalau tanah masukkan nama waris-waris kan. Tapi kalau yang ditinggalkan, yang nak dihibahkan tu adalah kereta, motor, macam mana nak berkongsi ramai-ramai kan. Jadi isu adil tu tak sesuai lah kat situ kan. Adil macam mana? Jadi bincang lah. Jadi nak hibah kan, tengok keadaan, tengok harta, tengok keadaan jugalah. Ke perlu kita macam contoh kita pemilik harta, abah lah contoh. Abah nak ada harta ni, abah ingat nak buat hibah. Untuk korang semua. Dia dipanggil semua keluarga, agak-agak okey tak kalau abah bagi rumah dekat Along? Dia tanya dulu, dia bincang dulu macam tu Ustaz sebelum hibah. Boleh? Boleh. Maknanya kalau nak gaduh-gaduh kat situ lah. Berkumpul kat situ, settle kan. Tapi biasanya kalau macam tu kan, waris-waris akur je sebab bapak dia kan dia hormati je keputusan bapak tu. Cuma selepas tu lah ceritanya datang. Cerita yang tak best datang selepas tu lah. Itu drama yang berlaku lah kan. Tapi panduannya kita tengok balik pada kaedah yang Ustaz sebut tadi lah. Yang paling penting tu bagi dengan adil untuk siapa yang memiliki harta dan kemudian memilih hibah sebagai satu instrumen untuk mewariskan harta. Okey, kalau ada isu-isu lain, drama-drama lain, nanti kita sambung dalam episod lain. Ada lagi drama. Sebab pasti banyak persoalan-persoalan yang timbul. Selain tu sahabat-sahabat juga boleh rujuk ke Facebook Wasiat Hibah Pusaka Faraid MAIS di Facebook ataupun di Instagram Wasiat Islam. Ada juga program-program online yang masih
masih lagi berjalan Ustaz Ada. di MAIS, Baitul Mal MAIS kan. Ada. Boleh juga rujuk para asatizah, para ustaz kita insya-Allah. Dan untuk pagi ini terima kasih banyak Ustaz atas Sama. perkongsian untuk topik kita hari ini tentang hibah, sama ada perlu dilakukan secara sama rata Yap. ataupun tidak. Kita harapkan pendengar di luar sana tu dapat pencerahan yang betul-betul jelas lah dengan apa yang Ustaz kongsi hari ini. Ustaz ada poin nak kongsi ke apa penutup kita Sikit lagi Ustaz. hari ni? Sesuai dengan tajuk dia lah, saya naikkan lagi apa ni, bagilah dengan adil lah, dilu auladakum baina auladikum, bagilah, nak bagi terutama kepada anak-anak lah. Biasa kalau nak bagi pada isteri, kebanyakannya seorang lah isteri kan. Isteri ramai tu dia dah jadi cerita lain. Itu episod lain tu. Episod lain. Jadi bagi ni biasanya isu kepada anak lah. Jadi bagilah, kata, tengok anak-anak tu kena tengok lah sama rata, kena fikir. Jangan dengan sebab sesuatu kan kita sandarkan kepada benda sesuatu, maka kita bagi dengan sebab tersebut lah. Sebab anak tu dah selalu balik kampung, selalu tengok kita pun bukan sebab tu bukan. Nanti anak yang lain tengok kata, oh sebenarnya dia balik kampung tu sebab nak bagi. Dah salah faham pula. Betul, sebenarnya dia niat ikhlas balik kampung. Betul. Nak ziarah, nak jaga. Sebab tu jadi menjadi tanggapan kepada waris yang lain pula salah faham kat situ. Jadi sebagai waris, sebagai ahli pemilik harta ibu bapa, kita nak bagi harta pada anak kita, kalau perlu bagi tahulah. Bagi tahu pada waris, rumah ni abah cadang nak bagi kepada sepuan sekian. Terang-terang bagi tahu siap-siap. Jadi kan, supaya boleh terima awal-awal lah. Kan tak wujud jangan perbalahan di masa lain. Baik, terima kasih banyak Ustaz Anzalah. Kita harap dapat jumpa lagi di episod minggu depan pula insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, itu dia. Terima kasih juga sahabat-sahabat kita. Kita nampaknya dah berada di hujung Warna